khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin ya Allah. Okey, semalam cikgu ada bagi latihan kan? Ada buat ke? Ada 2 soalan lagi rasanya. Alamak. Ada 2 soalan yang cikgu suruh buat kan? Sekejap. Kita bincang sekejap untuk soalan tu. Ke ada yang tak buat lagi? Ada dah buat belum? Okey, ini satu. Mana lagi? Ni. Kita sambung soalan semalam sikit, lepas kita sambung next chapter. Okey, ni soalan dia. Okey. So, soalan dia, Raja Hatu menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat KLMN di atas satah mengufuk. Segitiga LMQ adalah kerata rentas seragam prisma. Okey, MQ dan NP adalah sisi tegak. MQ, NP, okey. Boleh nampak tu? MQ, NP dia adalah tegak. So maksudnya dia berdiri ke atas lah, ke atas. MQ dan NP. So kat mana simpul darjah adalah kat sini. Simpul darjah dia tegak Penting ni. Ini adalah maklumat-maklumat penting. Okey, so namakan sudut di antara satah KLQP dan KLMN. KLQP dengan KLMN. So agak jawapan dia apa? Ada nak try bagi jawapan? Jawapan dia apa? Agak antara KLQP dengan KLMN. Mana dia punya connection dulu? Kita kena cari connection dia dulu. Tengah dia. Terus jawab PKN. Okey, PKN boleh. PKN boleh. Satu lagi, ada satu lagi jawapan. Apa lagi satu jawapan lagi yang boleh? Dia sama dengan PKN lebih kurang. MLQ boleh. MLQ boleh. QLM boleh. Okey. MLQ atau QLM boleh sama. PKN, NKP pun sama. Benda yang sama. Okey, boleh faham? Alright. So, soalan B. Hitung sudut antara satah KLQP dengan KLM yang tadi tu lah. So, siapa boleh nak ambil mana-mana. So, yang penting mula-mula kita kena buat apa dulu? Kena buat apa dulu? Lepas untuk kita hitung sudut ni, kita kena buat apa dulu? Sekarang cikgu ada bagi tahu kan?
Kena buat apa dulu? Sebelum hitung sudut. Kena lukis. Lukis segitiga tersebut. Okey. Lukis segitiga tersebut. So P K N. Okey. Sudah kita cari apa? P K N kan? K tengah-tengah. So ini yang kita cari. So keluarkan maklumat yang ada. KP dia bagi 4.5 kan? 4.5. Dia bagi 4.5. Lagi satu KN sama dengan LM kan? So KN adalah 1.5. So dua maklumat ni diberi dan sudut di sini. So kita nak guna apa? Sin ke, cos ke, tan? Soh kah, toa? Sebelum tu kita tahu ni apa? KN ni dari sudut ni sebagai apa? KN adalah apa? Opposite ke, hypotenuse ke, adjacent? KN. KN ni opposite ke, hypotenuse ke, adjacent? Adjacent. Okay. Dan KP adalah hypotenuse. So apa yang akan guna AH? So kah, toa? Kah kan? Kah. KAH. So kah, toa. So kita akan guna kah sebab ada A dengan H. Yang ni. So kita akan guna cos. Okay. Cos PKN sama dengan AH kan? A over H. Okay. So cos PKN sama dengan apa A? 1.5. Apa H? 4.5. So nak cari PKN kita kena bawa cos ke sebelah dan tinggalkan PKN sahaja. So kita akan jadi shift cos. Okay, shift cos dia akan keluar macam ni kat dalam kalkulator. So apa jawapan dia? Kat dalam kalkulator dapat jawab apa? 70.53. 70.53. Alright. Itulah jawapan dia. Dapatlah 3 markah. Senang kan? Senang. Okay semua? Boleh? Okay, ada soalan apa-apa? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke last soalan. Tahun 2018. Siapa ada tahun 2019? Mungkin boleh hantar gambar, kita try jawab. Virus ada, boleh ambil gambar. Ambil gambar yang tahun 2019 punya. Cuba send. Cuba send dekat grup. Boleh? Okay, kita screenshot dulu yang soalan 2018. Okay, ni soalan dia. Belajar 2 menunjukkan sebuah kuboid. Okay. Di atas satah mengufuk. Titik N ialah titik tengah QR. Okay, N ni adalah titik tengah. So, sini sama dengan sini. So, kalau kita tengok sini, UT 6. So, maksudnya VW pun 6 dan QR pun 6. So, kalau separuh bagi 2, 6 bagi 2 akan dapat 3. Okay, boleh faham? Okay, itu maklumat yang kita ada.
So, namakan sudut antara satah TWN, okey, segitiga ni, dengan PQRS. PQRS adalah yang bawah tapak. So, siapa tahu jawapan dia apa? TWN dan PQRS. Kat mana dia connect dulu? Tu yang kita kena tahu. Kat mana dia connection dia? Kat mana connection dia? Okay, cuba bagi tahu kat mana connection dia. Ya, WNR. Okey, betul. WNR. N adalah connection dia. Okey, N adalah connection dia. So, yang paling tegak adalah WNR. Sebab apa? Boleh juga kita jawab TNS, tapi tak boleh. Sebab apa? TNS kita boleh, mungkin kita akan rasa TNS, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bengkok. Sebab dia ke tepi. Okey, dia ke tepi. Nampak dia TNS. Yang paling tegak adalah WNR, diikut satah tersebut. Okey, boleh faham tak? Boleh, diikut TWN dengan PQRS. Umpama kita nampak PQRS dekat bawah ni, TWN dia naik ke atas. So T dekat sebelah belakang dia. Ni T belakang dia, lepas tu ada nampak W kat sini, kat sini N. Kan? PQRS, sini ada P dengan Q. Ni kalau kita tengok daripada sini ya. Kalau tengok daripada sini, kita akan nampak PQ berada pada tempat yang sama, RS berada pada tempat yang sama. Okey. So jawapan yang paling baik adalah WNR. Sebab apa? W berada dekat sini, nampak? N R. Okey, berada dekat tepi, betul-betul kat tepi. Okey, boleh faham ke? WNR. Jawapan adalah WNR untuk soalan A. Boleh faham? Ada yang tak faham ke? Siapa yang masih tak nampak lagi? Nampak tak? Ke masih tak nampak lagi? Aduh. Buka tolong putih. Faham tak ni? Tak ada komen ni. Faham ke tak faham? Dia faham eh? Okey, terima kasih. Okey. So, nak cari sudut dia pula. Kita kena lukis dulu. Okey, apa yang kita tahu? Maklumat apa yang kita tahu? W
Betul dah tu. Okey. Alah, kena protek. Tak apalah. Okey. So, sudut yang kita nak adalah apa? WNR, kan? So, maklumat yang kita tahu, NR 3. Kemudian, WR kita tahu tak? WR. NW kita tak tahu ni. WR lah. WR apa WR? WR 4. Sebab apa 4? Sebab kita tengok. Sini sama dengan sini, sama dengan sini. Nampak 4. 4. So, kita letak 4. So, nak guna apa? Sin constant. Sebelum tu kita tahu 3 ni daripada sudut sebagai apa? Opposite ke, adjacent ke, hypotenuse. Kena tahu tu dulu. Okay, 3 adalah adjacent, 4 adalah opposite. So, kita akan guna tan. Sebab apa tan? Sebab toa kan? So, toa. So, kita akan guna tan. Tan WNR sama dengan O per A. Kan? Tan WNR sama dengan O per A. So, tan pula. Tan WNR O apa? O dia 4, A dia adalah 3. So, WNR sama dengan apa? Kita kena buat tan ke sebelah, dia akan jadi shift tan. Shift tan 4 per 3. Cantik. So, jawapan dia apa? 53.13. Okey, bagus. So, dah boleh dapat markah. 3 markah ni. Okey, boleh faham Okey, kita teruskan kepada soalan tahun 2019. Okey, baca soalan dulu. Tinggi 2.5, lebar 1 meter. Dia tak tulis 2.5, kita tulis. Ini adalah 2.5 Jarak antara PQ adalah 1.2 meter. Okey. Pada darjah 2 di depan, tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Pintu dengan dinding Mana sudut pintu dengan dinding? Dekat mana? Antara pintu dengan dinding. Inilah. Boleh jadi sini Ni. Kalau sini pintu dengan dinding juga sebenarnya. Aduh, jawapan dia tak confirm. Antara pintu dengan dinding. Ni kot. Sebab ini yang bawah ni hitung sudut bukaan pintu. Bukaan pintu yang ni lah. Kan? Untuk yang B, bukaan pintu adalah yang ni. Warna biru Tunggu warna biru. Bukaan pintu adalah yang ni. Okey. Ini adalah yang B. Yang ni adalah yang A, warna merah ni. Sudut antara pintu dengan dinding kan? Ini adalah jawapan A. Boleh faham tak? Dia suruh tandakan ni. Soalan dia adalah tandakan sudut di antara pintu dengan dinding di ruang jawapan kan? So, inilah. Boleh faham? Oh, tak faham?
Soalan dia adalah tandakan sudut antara pintu dengan dinding. Ini pintu. Dinding yang mana dinding? Dinding tepi-tepi ni kan? Betul tak? Dinding tepi-tepi ni. So, sudut antara pintu dengan dinding adalah daripada sini sampai ke sini. Ni anda kata ni tepat. Ni dinding kan? Sebab dinding mestilah tegak dengan pintu ni. Ada ke dinding ke belakang? Tak ada kan? Nampak ni pun tegak nampak. So kita boleh tulis sebagai ni. Ni. Sudut ni lah. Cantik. Paling senang nampak. Ni soalan A. Boleh faham tak, Firuz? Dia nak pintu dengan dinding. Okay? Okay. Soalan B. Hitung sudut bukaan pintu. Bukaan pintu yang mana? Ni. So, sudut bukaan pintu adalah yang ni. So, macam kita nak buat. Sekejap. Poin 2. Dan tak komplit lah dia punya soalan dia. Sekejap Tengah fikir. Buat gambar rajah dia macam kurang komplit. Sini adalah 1 meter. Ini dia macam buka pintu lah. Tak tahu sudut sini. Ini adalah 1.2. Yang 2.5 meter ni adalah ketinggian. Ketinggian ni. Ini adalah 2.5. Ini bukan 90 darjah. Kita tak boleh assume ni sebagai 90 darjah. Sebab dia tak bagi tahu pun dia buka sekian berapa darjah. Alamak. Okey, ni soalan ni kita boleh assume je. Assume anda kata ni buka sampai ke tengah. Sampai ke sini lah. Dia buka sampai ke tengah-tengah sahaja. So kita boleh set sebagai sini sebagai 0.5 lah. 1 meter bahagi 2 adalah 0.5. So kita boleh cari sudut ni. Sebab sudut ni akan sama dengan sudut ni. Sebab ni sama kan. Soalan ni tak komplit lah. Tak terang. Soalan tak jelas tapi kita assume je lah. So panjang 1 meter, kita bahagi 2 akan dapat 0.5, 0.5. Okay. Kemudian kita cari yang ni. Sebab ini akan sama dengan sini. Okay. Sebab dia nak yang ni. Tapi kita boleh cari yang ni. Sebab ini akan sama dengan sini. So kita just ambil segitiga ni. Ini 0.5. Sini 1.2. Kita nak tahu sudut sini. So nak guna sin constant.
Daripada sudut ni 0.5 sebagai apa? 0.5 sebagai apa? Adjacent. Okey. Kalau 1.2 hypotenuse lah. Kan? So ada A dengan H. Bila A dengan H akan guna cos. Cos letaklah X lah. Cos X sama dengan kah A per H. So cos X sama dengan A dia apa? A dia 0.5, H dia adalah 1.2. Lepas tu kita nak cari X, kita buat shift cos. Ada yang masih tak faham ke? Faham tak? Faham tak kenapa kita ambil sudut ni? Boleh faham? Okey. So berapa jawapan dapat? Yang 5.38. So ni soalan B. Okay, boleh faham? Saya tak pasti jawapan dia betul ke tak sebab dia punya penerangan tak jelas. Saya nak buat. Saya tengok jawapan lah. Okey, nak tanya apa? Okey. Haris nak tanya apa? Ketiga ni lah. Ni segitiga dia. Tapi dia punya gambar rajah ni tak terang, tak jelas. Sebab tu dia tak tahu nak assume macam mana lagi. So dia assume sebagai dia buka sebagai tengah-tengah, ni sebagai tengah-tengah. Okay, dia buka tengah-tengah, kita bahagi dua terus. Boleh faham? Kena cek jawapan lah. Siapa ada buku mungkin boleh tengok jawapan. Kejap. Kejap. Okey, dah faham dah. Saya tak baru nampak. Salah ni salah. Salah So, kejap segitiga. Jawapan tadi salah Cikgu dah nampak mana yang salah. Okey, kau tengok daripada sini. Sini adalah 1.2. Okey. Sini tadi 1 betul? Kalau sini 1, sini mesti 1 juga. Faham tak? Okay, tak boleh. Boleh pergi ke sini. Alamak. Okay, let's say ni 1. Copy. Paste. Okay, sekali lagi. 1 juga. Okay, sama panjang kan? Kita tarik ke sini. Kita tarik macam ni lah. Panjang sikit. So maksudnya Allah.
Okay, nampak lah. Okay, ni sini 1. Sini confirm 1 meter juga. Sebab kan pintu dia buka, pintu pun mesti 1 meter kan, nak masuk pintu kan. Bila dia buka, dia mesti 1 meter juga. Faham tak? Ni 1 meter, mesti sini 1 meter juga. Ni pintu ni pintu, ni tempat yang tempat gerbang pintu, ni pintu. Sini mesti dah sama sini, kalau tak macam nanti nak masuk pintu, betul tak? Kau tak faham? Faham tak? Pintu kalau kita tutup, okay, kalau kita tutup mesti ada ngam-ngam masuk. Ni pintu, kan? Kalau dia tutup, dia mesti ngam-ngam masuk sini. So sini mesti sama dengan sini. Faham tak? Okay? Semua faham? Faham Yang lain? Faham tak? Yang lain faham? Ini kebat soalan 2019 Okay, sini 1, sini 1.2. So dia susah kat sini. So mana yang kita perlu tarik ialah yang ni. Ini adalah tengah-tengah dia. Okay, so sini adalah 90 darjah. Faham tak? Boleh? Ni kebat ni. Cikgu pening kat tadi nak tengok macam mana. Tak faham. Rupanya complete, cuma kebat dia kebat. Dia 1 meter, 1 meter, 1.2. So 1.2 kita kena bahagi 2 sebab sini dia bahagi 2 kan. Jadi 0.6 lah. 0.6, 0.6. Okay, so far semua okay. Boleh cikgu teruskan? Okay, boleh Okay, kemudian kita carilah ni. Kita tahu ni, dah tahu ni. Kita cari ni. Lepas tu nanti kalilah 2 sebab ini sama dengan sini. Okay, sini sama dengan sini. So kita cari 1 je. Lepas tu dapat jawapan, kita kali 2. So let's say kita sebagai X. Jadi sebagai X, 0.6 sebagai apa? Daripada sudut 0.6 sebagai apa? Opposite ke, adjacent ke, hypotenuse? Opposite opposite sebab dia kat depan, berhadapan. Berhadapan dengan ni. So 0.6 dia adalah opposite. 1 meter adalah 1 meter adalah apa? Hypotenuse. Okay, sebab dia berhadapan dengan 90 darjah. So, sohkah toa? Soh lah kan? Soh nampak ni, OH. So, sin. Sin X sama dengan O per H. Okay. So, sin X sama dengan apa O dia? 0.6. H dia adalah 1. Shift sign 0.6 bagi 1, 0.6 lah. Kan? So, shift sign. Dapat apa jawapan? Kenapa 87? Okey, boleh faham tak? Semua faham? Okey, soalan ni agak kebat untuk 2019. Macam mana pula tahun 2020 punya? Kan? Harap-harap mudah sikit lah. Silibus apa panggil? Batch yang terakhir untuk silibus yang lama kan? Lepas tu dah silibus baru lah. Okey, boleh faham semua? Alright. So habislah kita untuk tajuk form 4. Ada lagi form 4 yang tak cover Trigonometry. Trigonometry untuk form 4
Oh, trigonometri form 5 pun ada kan? Sekejap. Oh, form 5 tak ada trigonometri. Trigonometri dengan apa? Circle. Trigonometri dengan circle kita tak belajar lagi kan? Untuk form 4 ni. Tak silap cikgu lah. Siapa ingat? Trigo dengan circle kita dah belajar belum? Rasanya macam belum. Okay. Circle ada kertas satu. Trigo pun hanya ada kertas satu. Okay, tak apa, kita skip dulu lah. Itu. Kita masuk form 5. Form 5 chapter 2 kita dah belajar itu. Kan? Chapter itu adalah graf fungsi. Graf fungsi tu pula. Ayolah. Graf fungsi kita dah belajar. Base number dah belajar ke? Aku macam dah belajar. Sebab kita belajar itu sebab nak exam maksudnya. Okay, transformation. Siapa nak belajar transformation? Transformation, payah agak transformation. Nak belajar metrik lah, metrik. Okay, sebelum kita belajar metrik, kita kena belajar linear equation dulu. Kita belajar linear equation dulu. Siapa yang masih tak ingat linear equation? Okay, linear equation lah. Kita belajar linear equation. Kita revise linear equation. Sekejap, kita ambil gambar sekejap. Toby tu apa? Toby tu nama orang tu lah. Orang Spiderman. Spiderman. Main kat luar hari kelas.
Okey, soalan pertama. Macam mana nak jawab ni? Mungkin ada yang dalam ni mungkin dah tahu benda ni, kan? Dan mungkin ada yang masih lambat nak buat lagi. So kita belajar dulu. Sebelum kita belajar matrik, kita kena belajar benda ni dulu. Okey, siapa nak jawab? Cuba buat dulu, dah masa 3 minit. Siapa yang boleh buat? 3 minit boleh? Okey, 3 minit, 3 minit. Okey, seminit lagi, seminit. Okey. Ada yang dah jawab dah? Okey, lagi setengah minit, setengah minit. Alright. Okey, dah 2 orang je jawab. Firuz dengan Izzati. Kalian tak nak jawab ke? Ke masih tak tahu macam nak jawab? Okey. Kita bincang Okey. So, mula-mula sekali, benda yang paling senang adalah kita kena hilangkan yang bawah. 5 dengan 2 ni kita kena hilangkan. Ada banyak cara nak hilangkan. Tapi cara yang paling famous adalah kita pindahkan ke sebelah. 5 kita pindah ke sebelah, 2 pun kita pindah ke sebelah. Sebab apa? Sebab nak hilangkan bawah ni. So, bila bawah pindah ke sebelah, dia akan jadi darab dekat atas. 5 pun sama kat bawah, pindah sebelah jadi darab kat atas. Sebab apa? Ini adalah bahagi. Ini pun bahagi kan? Pindah sebelah jadi darab. So 2 pindah sebelah darab, jadi 2 X tambah 1. 5 2X tolak 1. Okey. Kemudian darab ke dalam. Okey, darab ke dalam.
Jadi 2x tambah 2 sama dengan 10x tolak 5. So x yang besar tak kisah. So kita buat letaklah x kat sebelah sini. Senang kan nak bagi nampak kan. So apa yang ada x pindah ke sebelah sini, iaitu 10. 10x pindah ke sebelah jadi negatif 10. Okay, so yang 2 ni positif pindah sebelah jadi negatif. So negatif 5 negatif 2 kan. Sebab negatif 5 ni ikut dia punya simbol, ikut yang depan. So negatif 5. So negatif 2 positif 2 pindah sebelah jadi negatif 2. So 2 tolak 10 akan jadi negatif 8x. Negatif 5 negatif 7 akan jadi, sekarang kalkulator akan dapat negatif 7. So negatif 8 adalah dengan x adalah operasi darab. So 8 pindah sebelah jadi bahagi. Dia negatif 7 bagi negatif 8. So negatif hilang akan dapat 7/8. Jawapan dia adalah D. Okay, so bagus. Anda jawab tu. Yang tak dapat jawab tu boleh faham tak? Cuba komen sikit. Faham ke tak faham yang tak dapat jawab tu? Faham lah? Boleh, ni adalah linear equation. Wajib tahu sebab ni adalah basic, okay? Okay, soalan nombor 2. Okay, 3 minit lagi. Jawab. Sekarang 6.37 kan? 6.37 6.40 dah 8. Tambah 3 minit, 6.41. Tak bincang balik. Okay, 3 minit. Cepat, nombor 2. Sepatutnya kita jawab tak sampai 2 minit kita bagi je 3 minit. Cuba jawab. Aku buat betul. Main dulu. Dia kata. Okey, soalan nombor 2. 2x per 3 tambah 1 sama dengan 5. Cari nilai x kan? So kita kena pindah-pindah sampai kita dapat nilai x. So apa yang kita kena pindah dulu ialah 1 kita kena pindah dulu. Sebab apa? 1 terasing dengan 2x per 3 ni. So terasing kita kena pindah dulu. So jadi 2x per 3 sama dengan 5 tolak 1. Okay, sebab dia terasing kita kena pindah dia dulu. So 5 tolak 1 adalah 4. Kemudian kita pindahkan 3 sebab 2x per 3 kan. 2x bagi 3 pindah sebelah jadi darab. So 2x sama dengan 4 darab 3. Okay, 5 tolak 1 dapat 4. 3 pindah sebelah jadi darab kan. 4 darab 3. So faham tak yang ni? Okay. So 4 darab 3 akan dapat 12. So 2x sama dengan 12 kan. So 2 pindah sebelah. 2 dengan x adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. So 12 bahagi 2. Dapatlah x sama dengan 6. Okay, boleh faham? Aiman boleh Aiman? Aiman jawapan dia B ya. Macam mana dapat C tadi? Pindahkan 3 dulu ke? Okay, boleh. Okay, kita teruskan soalan seterusnya. Okay, ini soalannya, cuba jawab. 3 minit. Sekarang 6.43, 6.46. Jawab.
Jadi soalan seterusnya. Okay, cuba jawab dulu. 647 lah, 647 cikgu cek. Okay, 647. Cuba buat dulu. Ingat pindah yang terasing dulu. Okey. Jawabnya soalan nombor 3. 10 tolak 2y per 3 sama dengan 5. Minta ibu. Minta ibu. So, apa yang kita kena pindahkan dulu? Apa yang kita kena pindahkan dulu? Nah, kita buat sama-sama. Okey, 10. Dengan ibu. Okey, 10 kita pindahkan dulu kan. 10 pindah jadi tolak lah. Sebab 10 ni depan dia positif. Pindah sebelah jadi negatif. 5 tolak 10. So, ni negatif 2y per 3. So, 5 tolak 10 akan dapat negatif 5. Okay. Slow lah. So, kemudian kita nak pindahkan apa? Pindahkan apa? Pindahkan yang bawah 3 ni. 3 adalah operasi bahagi. Pindah sebelah akan jadi darab. So, negatif 5 darab dengan 3. Okay. So, dapatlah negatif 5 darab 3 akan dapat negatif 15. So, negatif 2y. So, negatif 2 dengan y adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. So, jadilah dia negatif 15 bahagi negatif 2. Okay. So, dapat jawapan berapa? Potong 15 per 2. So, jawapan dia adalah B. Okay, jawapan dia adalah B. Okay, semua boleh faham? 7.5. Tapi dia nak dalam operasi dekat dalam jawapan ni ada apa dalam bentuk pecahan je kan. So, buat dalam pecahan Okey, boleh. Okey, cuba try pula untuk soalan seterusnya. 3 minit. Sekarang 6.50, 6.53 kita bincang. Okey, siapa yang dah jawab tu bagus. Sekejap saya screenshot yang soalan seterusnya. Cuba jawab. So, apakah jawapan dia? Kita tengok sini, tiket dewasa sebagai X, kanak-kanak sebagai Y. Harga tiket untuk ni harga tiket untuk 2 orang dewasa dan 3 orang kanak-kanak ialah RM56. Okey. X dewasa kan? 2X 2X tambah dengan 3Y sama dengan 56. Tulis persamaan. Bagi harga tiket untuk seorang kanak-kanak dalam sebutan harga tiket untuk seorang dewasa. So, kanak-kanak dia adalah Y. So, dia nak Y dalam sebutan X. Y sebagai penyebut Y sebagai perkara rumus. Okey? Kita kena buat Y sebagai perkara rumus. Dan X dan nombor kita pindah ke sebelah. Okey, boleh? So, kita kena pindahkan 2X dulu. Sebab apa kita pindahkan 2X? Sebab kita nak Y sebagai Y yang tinggal sahaja kat sini. Kita X kita buat sebelah sana. X dengan nombor kita buat sebelah sana. So, 56 tolak 2X. Okey. Lepas tu 3 dengan Y ni adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. 56 tolak 2X bahagi 3. Inilah jawapan dia.
Okay, ada tak jawapan? 56 tolak 2x bahagi 3. So jawapan dia adalah A. Okay, boleh. Tahniah kepada yang betul. Alright. Tak ramai yang jawab ni. Tengok tak ramai jawab ni. Reply private tak ramai. So banyakkan praktis bab ni. Ini adalah basic, kena tahu. Okey, soalan seterusnya. Cuba jawab. Soalan nombor 5 ni, cuba jawab. Saya screenshot soalan untuk next. Soalan nombor 5, 659 kita buat 659. Gabung sekali dengan soalan seterusnya ni. Ni soalan seterusnya. Okay, jawab dua soalan ni pukul 7.02 minit kita bincang. 7.02 minit. Okay, cepat. 7.02 minit kita bincang. Kita habis dalam 7 suku kan? 7 suku 7.20 macam itu. Okay, 7.20 lah kita habis. Okay, 7.02 minit kita bincang. Okay, cepat. Okay, so soalan nombor 5. Tulis dulu. 5 tolak W per 2 sama dengan 3 W tolak 3. Letak balik. So kemudian kita kena buat apa dulu? Ni, darabkan dulu ke dalam. So 3W tolak 9. 5 tolak W per 2. So pindahkan apa pula? Pindahkan 5 ke sebelah. Okay, 5 ke sebelah dulu. So bila 5 pindah ke sebelah jadi negatif W per 2. 3W tolak 9 tolak 5. Okay, 5 depan dia positif kan, pindah sebelah jadi negatif. So 3W, selesaikan itu 9 dengan negatif 5, selesaikan akan jadi negatif 14. Okay, so kemudian 2 kat bawah, pindah sebelah jadi darab. Negatif W sama dengan 2 darab dengan 3W tolak 14. Okay, cikgu buat slow-slow ni sebab nak bagi faham otak tengah terdarab dia terus. Okay, so W darab kan, 2 darab 3W akan dapat 6W. 2 darab negatif 14 akan dapat negatif 28. So sini negatif W. So 6W pindah sebelah. Buat W dengan W kan, 6W pindah sebelah akan jadi negatif W negatif 6W sama dengan negatif 28. So negatif W negatif 6W akan dapat negatif 7W. So yang 7 pindah sebelah. Yang 7 dengan W adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. Negatif 28 bahagi negatif 7. So jawapan dia 4. Okay, ni hilangkan 28 bagi 7 adalah 4. So W sama dengan 4. Jawapan dia adalah B. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Segi 4. Sekejap. Belajar sila menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat. PQRS. Segi 4 itu dibentuk menggunakan seutas dawai panjangnya 48 tambah X cm. Okay, dapat. Segi 4 dibentuk menggunakan seutas dawai yang panjangnya 48 tambah X cm. So maksudnya tambah ni semua akan dapat 48 tambah X. Okay, so sini pun X juga lah kan, panjang kan, X. Sini je kita tak tahu. Panjang PQ ialah 3 cm lebih daripada PS. Okay, PQ ni 3 cm lebih. So maksudnya X tambah 3.
Sebab lebih 3 cm. Faham? So sini X, kalau lebih 3 cm, X tambah 3 lah. So kalau sini X tambah 3, sini pun X tambah 3. Okay, boleh? Kemudian kita selesaikan lah. Sebabnya dia cakap ni, nampak ni, daripada sini sampai sini. Segi 4 itu dibentuk menggunakan seusaha dawai yang panjangnya 48 tambah X. So maksudnya ini tambah ni, tambah ni, tambah ni, 48 tambah X. So kita boleh buat sebagai X tambah X tambah X tambah 3 tambah X tambah 3. Okay, X tambah 3 ni ya. Ni adalah yang lebar ni. Okay, X dengan X ni ada tepi-tepi ni. So sama dengan 48 tambah X. Tak muat pula. Tak apa. 48 tambah X. Okey, boleh. So yang sebelah sini nampak ni, yang sebelah sini kan. Kita tambahkan dulu. X tambah X tambah X tambah X. 4X lah. 4X 3 tambah 3 6. 4X tambah 6 sama dengan 48 tambah X. Okey, boleh faham tak sekarang ni? Boleh faham tak? Boleh ya? Yang lain. Boleh faham? Okey, boleh. So kemudian X pindah ke sebelah, nombor pindah ke sebelah sini. Okey, X pindah ke sebelah ni positif X, pindah sebelah jadi negatif. 4X tolak X. Kemudian yang sebelah sini 48, 6 pindah sebelah jadi negatif, 48 tolak 6. Okey, boleh? So 48 tolak 6 akan dapat 40. 4X tolak X akan dapat 3X. So 3 dengan X operasi darat pindah sebelah jadi bahagi. So 40 bahagi 3 dapat apa? Dapat apa? Okey, 14. Dapat semua jawapan 14? Itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah C. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh faham? Siapa yang dah buat tapi salah boleh tengok-tengoklah mana yang salah tu. Tak apa, benda belajar kan? Alright, so next question. Okay, tembikan. Okay, boleh cuba jawab. Panjangnya. Ya. Okey. Takut. Okey, cuba jawab soalan ni. 10 minit. Oh, kita tinggal berapa minit je lagi ni. Okey, cuba jawab dengan cepat, okey. 7 suku kita bincang. 7 suku. Okey, 7 suku kita bincang. Lepas tu kita bincang, lepas tu kita habislah. Persamaan linear. Tu kira persamaan linear. Pindah-pindah kan? Pindah-pindah adalah persamaan linear. Okey. Habis ni kita habis So nombor 7. Raja dah menunjukkan harga bagi dua jenis buah-buahan. Tembikai RM3, betik RM1.50 sekilo. Kamila membeli X kilogram tembikai dan Y kilogram betik dengan harga RM60. Okey. So maksudnya 3X tambah 1.5Y sama dengan RM60. Okay, tulis persamaan bagi jisim betik yang sebut. Tulis persamaan bagi jisim betik
dalam sebutan temikai. So maksudnya nak betik betik sama dengan apa? Betik yang mana? Betik adalah Y. Y kilogram betik ni, nampak ni. Betik dan so pindahkan 3x dulu. So dapatlah 1.5 Y sama dengan 60 tolak 3x. Okey, 1.5 ni adalah point. Macam kita nak tukar kepada pecahan? Kita kena tukar kepada pecahan Kita tukar kepada pecahan. So bila kita nak tukar kepada pecahan, kita ambil 1.5 ni, tekan 1.5 kat kalkulator, tekan sama dengan, lepas tu tekan shift ABC. Nanti kita akan dapat 3/2 Y. Okey. So 2 pindah ke sebelah. 2 adalah bahagi kan? Pindah ke sebelah jadi darab. So 3Y sama dengan 2 darab 60 tolak 3x. Ingat dapat daripada 1/5 tukar kepada 3/2 ni. Tadi macam cikgu cakap, tekan jawapan, lepas tu tekan shift ABC Okey, tu darab ke dalam akan dapat 120. So darabkan dapat 120 tolak 6x. Okay, 3 pindah sebelah jadi bahagi. 120 tolak 6x bahagi 3. So macam ni kita nak buat lepas ni, kita asingkan dia. Kita ada 120/3 tolak 6x/3. Okay, 120 bagi 3 akan dapat 40 kan? Y sama dengan 120 bagi 3 akan dapat 40. 6x 6/3 akan dapat 2. So jawapan dia adalah A. Okay, boleh faham? Okay, soalan nombor 7A. So soalan nombor 8 pula. Okay, nombor 8. Zara membeli 3 bungkus roti dan sebotol air. 3 roti, 1 air. Okey, tulis je macam itu. Jika Zara bayar RM6 dan mendapat baki 60 sen. So maksudnya RM6. Bayar RM6 dapat 60 sen. So akan kita maksudnya harga dia apa? RM5, 40 sen lah. Okey, boleh faham? Sebab RM6 tolak 60 sen. Okey, RM6 tolak 60 sen akan dapat RM5, 40 sen. Okey. So total harga adalah RM5, 40 sen. Saya harga sebungkus roti. Roti adalah R So dia bisa cari R. Sekejap. Oh ni, harga bagi, lupa nak baca. Harga bagi 3 bungkus roti adalah sama dengan harga sebotol air. 3 roti sama dengan 1 air. So maknanya harga dia sama lah. Okay, harga dia sama lah. 3 roti sama dengan 1 air. So mau macam benda ni bahagi 2. RM5, 40 sen bahagi 2. Faham tak? Boleh faham tak? Harga dia sama. Okay, harga dia sama. 3 roti sama dengan 1 air. So maksudnya ini sama dengan ni. Kan? Total adalah RM5, 40 sen. So kita kena buat apa? Kita bahagilah 2 sebab bila kita bahagi 2, kita akan dapat harga yang sama. Sini sama dengan sini. Okay, RM5, 40 sen bahagi 2 dapat apa? RM2, 70 sen kan? So ni RM2, 70 sen. Ni RM2, 70 sen. Boleh faham? Faham tak? Buat manual. RM2, 70 sen, RM2, 70 sen. Boleh tak?
Ke nak buat secara persamaan serentak pun boleh. Okay, kalau buat secara persamaan serentak, persamaan serentak cara dia macam ni. Sekejap. Persamaan serentak ini tulis dulu 3R tambah 1A sama dengan RM5.40. Kemudian dia bagi tahu kan 3R sama dengan 1A. So 1A, 3R ni sama dengan 1A. Dia nak cari apa? Nak cari roti. So kita kena hilangkan A ni. Kita kena hilangkan A. So kita ambil ni 3R sama dengan 1A. So 3R ni masukkan kat sini. Sebab 1A kan? 1A sama kan? So pindah, kita gantikan je lah substitution. So dapat 3R tambah 3R sama dengan RM5.40. 5.4. 3R tambah 3R adalah 6R. 6R sama dengan 5.4. Okay. So 6 pindah 11 jadi bahagi. So R sama dengan 5.4 bahagi 6. Dapatlah 0.9. Boleh faham tak? Ini kalau secara guna persamaan serentak. Kalau secara logik, kita ambil yang ni lah tadi. RM4 bahagi 2 dapat RM2.7. So 3R RM2.7. So macam dapat 1R. So kita kena samakan 3R sama dengan 2.7. 3 bagi 11 jadi bahagi. Dapat 2.7 bahagi 3. Dapat juga 0.9. Sama je. Sama je. Okay. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? So jawapan dia adalah A. Okay. Jawapan dia adalah A. Okay Okay, itu je. So nanti cikgu ada bagi soalan lagi tadi dekat dalam grup. Nanti cuba buat lagi 2 soalan. Tapi 2 soalan tu adalah soalan kertas 2. Kita tak try lagi kan? Tak apalah. Apa ni? So kita kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, nanti cuba jawab. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya je, just WhatsApp cikgu, okey? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.